Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada kali ini. Untuk hari ini, saya akan berkongsi dan bercerita pada anda semua berkenaan dengan asas-asas pengetahuan elektrik yang anda semua perlu tahu. Okay? Jadi kita harap semuanya bersedia dengan sebarang catatan dan untuk tambah anda punya pengetahuan berkenaan dengan tenaga elektrik. Nota ataupun panduan yang saya gunakan hari ini, saya merujuk kepada nota yang disediakan oleh penyelaras DET 122 Electrical Wiring JKE Politeknik Port Dickson, iaitu Encik Hairul Samsul, dan juga saya membuat beberapa rujukan tambahan yang lain untuk kegunaan anda semua. Jadi saya berharap anda dapat manfaatkan nota pada kali ini. Hari ini saya akan bercerita dan berkongsi berkenaan dengan asas pengetahuan elektrik. Sebelum tu, saya ingatkan kembali apa CLO ataupun Course Learning Outcome untuk kursus kita. Untuk yang pertama, CLO 1, Apply the Concept and Principle of Electrical Safety and Regulation in Performing Electrical Wiring According to MS-IEC 60364. Ini adalah berkenaan dengan apa teori yang kita akan belajari dan kita akan apply ke dalam praktikal mengikut standard yang telah ditetapkan. Dan rasanya semua dah tahu berkenaan dengan standard MS-IEC 60364, berdasarkan tugasan yang telah saya berikan pada tempoh hari. CLO 2 berkenaan dengan Construct Single Phase Domestic Wiring According to MS-IEC 60364. Ini adalah kerja-kerja praktikal yang kita akan buat, di mana anda akan construct satu pendawaian domestik satu fasa. Yang ketiga, CLO 3, Demonstrate an understanding and commit to professional ethics and responsibilities of engineering norms during performing single phase domestic wiring tasks. Kami akan menguji anda berkenaan dengan anda punya professional ethics ataupun etika profesional dan juga tanggungjawab kejuruteraan anda terhadap sesuatu binaan yang telah anda hasilkan, iaitu pendawaian elektrik domestik yang telah anda bangunkan. Kita mulakan berkenaan dengan tenaga elektrik. Semua orang pernah dengar apa itu elektrik, apa itu tenaga elektrik. Jadi apa itu tenaga elektrik dari segi sudut pembelajaran kita, dari sudut kejuruteraan? Elektrik merupakan tenaga atau kuasa yang dijanakan oleh generator ataupun penjana atau bateri untuk digunakan pada peralatan elektrik. Elektrik ni wujud daripada hasil janaan daripada penjana ataupun bateri, dan tujuan dia untuk menghidupkan sesuatu peralatan elektrik. Dalam istilah lain, elektrik merupakan pergerakan elektron dari satu titik ke titik yang lain. Berlaku apabila litar menjadi lengkap. Ataupun dalam dari segi sainsnya ataupun dari segi fiziknya, elektrik ni adalah elektron. Elektron ni sifat dia tak boleh duduk diam. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Jadi pergerakan elektron tu menyebabkan pembebasan tenaga, dan di situ terhasilnya tenaga elektrik. Di mana elektron akan bergerak bila satu litar yang lengkap. Bila satu litar tu lengkap, dan dia boleh mengalir, dan di situlah terhasilnya tenaga elektrik. Penghantaran, pengagihan dan kegunaan elektrik mestilah menggunakan logam yang mempunyai pengalir yang baik. Contoh tembaga atau aluminium sebagai perantaraan. Ini kita panggil sebagai konduktor. Semua orang biasa dengan konduktor ataupun pengalir elektrik. Jadi elektron dia akan mengalir melalui konduktor. Konduktor contohnya yang terbaik adalah tembaga, aluminium ataupun emas sendiri. Sebab itulah emas kita tak benarkan untuk anda semua pakai ketika menjalankan aktiviti-aktiviti pendawaian ataupun aktiviti melibatkan tenaga elektrik. Isyarat gelombang elektrik untuk tujuan telekomunikasi tidak sama dengan istilah elektrik di atas. Contoh dia gelombang elektromagnet tanpa wayar. Bagi pelajar-pelajar elektronik komunikasi DEP, tenaga elektrik yang saya huraikan seperti tadi, dia berlainan dengan tenaga elektrik yang digunakan dalam bidang telekomunikasi. Kerana dalam bidang telekomunikasi kita menggunakan signal.
Kita menggunakan tenaga elektrik di mana tenaga elektrik itu kita convert kepada satu isyarat yang lain untuk menghantarkan satu maklumat. Okey, tapi tenaga elektrik yang dekat sini adalah tenaga elektrik yang dihasilkan untuk menghidupkan sesuatu peralatan elektrik. Saya harap semua orang boleh faham. Dan kita juga biasa dengar perkataan iaitu voltan dan juga arus. Apa itu voltan, apa itu arus? Voltan adalah beza keupayaan elektrik atau daya gerak elektrik. Ataupun kita ada setengah orang sebut beza upaya. Dan voltan ni diukur dalam unit volt. Jadi voltan, kena ingat bila sebut saja voltan, unit dia adalah volt. Yang kedua arus. Arus ni apa pula? Arus ni apa? Arus adalah pergerakan ataupun aliran zarah-zarah bercas elektrik. Dan arus ni adalah pergerakan zarah-zarah elektrik. Zarah-zarah yang bercas elektrik dia bergerak. Jadi dan diukur dalam unit ampere, iaitu simbol dia A. Manakala voltan simbol dia adalah V. Semua yang ni adalah basic yang semua orang dah tahu. Saya pergi lebih detail, lebih mendalam macam mana tenaga elektrik ni boleh sampai kat rumah kita. Macam mana bila anda menekan satu switch dan peralatan elektrik di rumah anda boleh berfungsi atau boleh hidup. Dan dari mana datangnya elektrik, tenaga elektrik ni? Daripada rumah. Jadi kita akan tengok dekat sini. Ini adalah sistem elektrik kuasa. Yang berwarna merah ini adalah untuk generation. Dan kita ada generating station. Generating station adalah stesen penjanaan elektrik. Di sini adalah punca ataupun sumber tenaga elektrik itu dihasilkan. Setelah tenaga elektrik dihasilkan, dia akan dialirkan kepada generator step up transformer. Dia akan melalui transformer step up untuk menaikkan voltan tenaga elektrik tersebut, dan akan melalui transmission line. Dan warna biru ini adalah bahagian transmission. Dia akan melalui transmission. Untuk warna hijau ini adalah distribution, iaitu pengagihan. Di mana tenaga elektrik ini akan melalui substation step down transformer sebelum disalurkan kepada pelanggan-pelanggan akhir, iaitu contohnya adalah sub-transmission customer, primary customer dan juga secondary customer. Nanti kita akan tengok detail setiap satu ni. Jadi secara basicnya seperti yang kita tengok tadi, contohnya kita tengok warna merah, warna biru dan juga warna hijau tadi. Jadi dalam sistem bekalan elektrik ni, kita boleh pecahkan kepada 3 peringkat. Yang pertama, sistem penjanaan. Yang kedua, sistem penghantaran. Dan yang ketiga adalah sistem pengagihan. Daripada sini start daripada stesen jana kuasa, dan last kali dia akan berakhir di sistem pengagihan, iaitu di rumah kita lah. Jadi saya pergi yang pada pertama, iaitu sistem penjanaan. Sistem penjanaan ini adalah tempat di mana tenaga elektrik itu terhasil, iaitu dihasilkan oleh stesen jana kuasa elektrik. Antara stesen jana elektrik yang ada adalah stesen jana kuasa elektrik hidro, stesen jana kuasa elektrik steam, stesen jana kuasa elektrik gas, stesen jana kuasa elektrik diesel, stesen jana kuasa elektrik nuklear, stesen jana kuasa elektrik solar. Dan boleh katakan anda pun biasa dengar stesen jana kuasa hidro, nuklear, solar. Ini adalah contoh-contoh sistem tenaga elektrik. Ada setengah negara menggunakan wind, ada setengah negara menggunakan nuklear, ada yang menggunakan solar dan ada yang menggunakan fosil. Dan di Malaysia, kita ada banyak stesen jana kuasa, contohnya yang terdiri daripada coal plant, hydro plant, gas plant. Banyak stesen jana kuasa ni dibina di semenanjung Malaysia, juga di Sabah dan juga di Sarawak. Macam mana pula dengan sistem penghantaran dan pengagihan? Seperti dalam gambar rajah ni, kita tengok A, sistem stesen jana kuasa, di mana stesen jana kuasa ini menghasilkan tenaga elektrik 11 kV atau 25 kV. Dan setelah dihasilkan tenaga elektrik, dia akan pergi kepada B, iaitu B. B adalah stesen transformer injak naik, iaitu step up transformer, di mana transformer ini akan menaikkan tenaga elektrik kepada 132 kV
275 kV atau 500 kV. Okey, dan seterusnya akan dihantar melalui rangkaian grid nasional iaitu C, penghantaran melalui jarak jauh, dan seterusnya kepada D, stesen transformer injak turun iaitu kepada step down transformer. Kemudian akan ke E iaitu pencawang bahagian, dan di sinilah akan diagihkan tenaga elektrik itu kepada pengguna-pengguna akhir, iaitu pada sistem pengagihan di sini, iaitu sama ada di kawasan industri berat, kawasan industri ringan ataupun pengguna-pengguna lain, contohnya di rumah, pejabat atau juga di hospital. Dan kalau kita tengok di sini, di kawasan industri berat, okey, diagihkan sebanyak 33 kV, manakala di kawasan industri ringan diturunkan kepada 11 kV, dan di pengguna-pengguna seperti rumah, pejabat dan hospital diturunkan kepada 240 volt atau 415 volt. Dan dalam proses penghantaran, kita ada jenis-jenis talian penghantaran. Antara adalah talian pendek, jarak penghantaran kurang 60 km, voltan talian kurang dari 20 kV. Kita juga ada talian sederhana, jarak penghantaran dari 60 km hingga 120 km, iaitu voltan talian antara 20 kV hingga 100 kV. Dan juga talian panjang, jarak penghantaran lebih dari 150 km, voltan talian melebihi 100 kV. Ini adalah jenis-jenis talian penghantaran di mana menggunakan beberapa jenis menara untuk menghantar tenaga elektrik ini. Ini adalah secara ringkasnya apa yang telah saya ceritakan tadi. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, perdana di stesen jana kuasa elektrik akan menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi 11 kV atau 25 kV. Ini berlaku pada stesen jana kuasa. Arus ini akan memasuki stesen transformer injak naik. Kemudian voltan elektrik yang dihasilkan 11 kV atau 25 kV ini akan dinaikkan melalui step up transformer. Voltan akan ditingkatkan daripada 11 kV, 25 kV kepada 132 kV, 275 kV atau 500 kV. Nombor 4, ini adalah bagi tujuan membolehkan elektrik dihantar ke tempat yang jauh dan mengurangkan kadar kehilangan elektrik melalui haba semasa dipindahkan. Kenapa elektrik ini perlu ditingkatkan pada step up transformer? Kerana bekalan tenaga elektrik ini akan dihantar melalui jarak jauh. Jadi bila kita supply tenaga elektrik yang tinggi, jadi peratusan susut tenaga elektrik sampai ke rumah adalah rendah. Yang kelima, arus ulang-alik ini kemudiannya dialirkan melalui rangkaian kabel penghantaran yang lebih dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Nombor 6, arus ulang-alik mengalir ke kawalan kawasan dan lapangan Swiss. Ketujuh, kemudiannya arus ulang-alik ini dialirkan melalui satu lagi stesen transformer, iaitu transformer injak turun ataupun step down transformer. Dan bila sampai kepada stesen transformer injak turun, sebelum diagihkan kepada customer. Yang ke-8, voltan akan diturunkan kepada kawasan-kawasan mengikut keperluan. Yang ke-9, kawasan industri berat menerima bekalan arus ulang-alik pada 33 kV. Bagi industri berat 33 kV. Kawasan industri ringan menerima bekalan arus ulang-alik pada 11 kV. Bagi kawasan industri ringan, bekalannya adalah pada 11 kV akan diagihkan. Bagi pejabat dan rumah menerima bekalan arus ulang-alik pada 240 volt. Sistem pengagihan. Apa itu sistem pengagihan? Ini adalah proses terakhir bekalan elektrik dihantar, iaitu setelah melalui talian penghantaran, dan akan diagihkan kepada customer atau pelanggan-pelanggan akhir. Sistem pengagihan adalah merupakan proses pengagihan tenaga elektrik yang bermula dari pencawang voltan tinggi hingga ke punca pemasangan pengguna, dan ia merupakan peringkat terakhir di dalam sistem bekalan elektrik. Dan di sinilah tenaga elektrik itu akan dihantar ke rumah-rumah pengguna ataupun di pejabat-pejabat, di hospital ataupun di kilang-kilang. Sebab itulah tenaga elektrik itu boleh sampai di rumah kita. Kita boleh menggunakan peralatan-peralatan elektrik, kita boleh menghidupkan lampu, kita boleh menghidupkan kipas, aircon dan lain-lain. Jadi macam itulah ceritanya.
daripada mana datangnya tenaga elektrik ni, daripada penjanaan, kemudian kepada penghantaran, dan last sekali dia akan agihkan kepada pengguna. Okay, next saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan jenis-jenis voltan yang ada. Voltan satu fasa dan tiga fasa. Ini adalah basic voltan yang semua pelajar-pelajar elektrik kena tahu. Kita ada dua jenis, iaitu voltan satu fasa single phase dan juga voltan tiga fasa iaitu three phase. Okay, di mana kalau kita tengok dari segi waveformnya sekalipun, waveform pun kita dapat bezakan. Untuk voltan single phase ataupun satu fasa, dia berbentuk sinusoidal, iaitu pada satu fasa saja. Manakala pada waveform three phase iaitu tiga fasa, kita dapat tengok kita ada tiga fasa voltan yang berbeza. Apa beza satu fasa dan tiga fasa ni? Bagi satu fasa digunakan untuk kegunaan domestik, iaitu di rumah. Okay? Jadi satu fasa biasanya digunakan di rumah ataupun di pejabat, iaitu voltan bekalan dia adalah antara 230 hingga ke 240. Standardnya adalah 240 volt. Yeah. Dan voltan tiga fasa digunakan di kawasan industri ataupun kilang-kilang. Okay. Jadi kilang-kilang yang memerlukan mesin-mesin yang besar dan memerlukan voltan yang besar, kilang ini memerlukan bekalan voltan tiga fasa. Okay. Voltan bekalan tiga fasa adalah antara 400 volt hingga 415 volt. Okay, ini adalah huraian berkenaan dengan perbezaan antara satu fasa dan juga tiga fasa. Okay, jika kita tengok pada gambar ni, ini adalah generator. Okay, ini adalah generator, di mana generator ni akan menghasilkan fasa-fasa tertentu. Okay, jadi saya ceritakan dekat sini. Jika anda tengok, kita ada L1 merah, L2 kuning, L3 biru. Jadi L1, L2, L3 ini adalah mewakili fasa. Kita ada fasa merah, fasa kuning dan juga fasa biru. Okay. Ini kita panggil sebagai tiga fasa, di mana generator ni menghasilkan tiga fasa pada fasa-fasa yang berlainan. Dan kita ada neutral. Neutral adalah sebagai pelengkap litar. Okay. Neutral adalah sebagai pelengkap litar. Sekiranya mesin itu memerlukan bekalan tiga fasa, contohnya untuk three phase load 400 volt, contohnya motor ni. Motor ini memerlukan voltan 400 volt, iaitu voltan tiga fasa. Jadi macam mana sambungan yang diperlukan? Okey, dia memerlukan sambungan antara merah, kuning dan juga biru. Jadi dia memerlukan fasa yang berlainan untuk menghidupkan motor ni, iaitu tiga fasa. Jadi tetapi bezanya untuk pendawaian domestik, iaitu di rumah hanya memerlukan satu fasa. Jadi daripada tiga fasa yang dihasilkan, daripada tiga fasa merah, kuning, biru yang dihasilkan, bekalan di rumah hanya memerlukan satu fasa saja, iaitu single phase. Iaitu sama ada boleh ambil daripada, contohnya kita boleh ambil daripada satu fasa merah, okey, dan neutral. Okey, jadi merah dan neutral, maka kita panggil ini adalah satu fasa. Ataupun untuk menghidupkan lampu di rumah memerlukan fasa kuning dan juga neutral. Okey, bila ada kuning dan neutral ni, okey, itu adalah satu fasa. Berbanding dengan motor tiga fasa, di mana dia memerlukan ketiga-tiga fasa ini untuk menghidupkan motor. Okay. Dan sebab itulah bila pendawaian elektrik di rumah, dia hanya melibatkan dua wayar basic saja, iaitu wayar live dan neutral. Live adalah wayar satu fasa, iaitu sama ada fasa merah, mungkin fasa kuning atau mungkin fasa biru. Okay, jadi dia menggunakan salah satu fasa ini saja. Dan untuk mendapatkan voltan satu fasa, dia memerlukan satu live dan juga neutral. Ini sebagai pelengkap litar. Okay, saya harap semua dapat bezakan antara tiga fasa dan juga satu fasa. Itu adalah pengetahuan asas yang semua pelajar kena tahu sebelum kita menjalankan kerja-kerja praktikal yang lebih mendalam terhadap pendawaian elektrik domestik. Jadi kerja-kerja pendawaian yang kita akan jalankan selama satu sem ini adalah fokus kepada pendawaian satu fasa, pendawaian elektrik domestik satu fasa, melibatkan satu wayar live dan satu wayar neutral secara basicnya. Secara basicnya untuk dapatkan voltan satu fasa.
Saya harap semua faham berkenaan dengan apa yang telah saya ceritakan. Okey. Itu adalah basic ataupun asas penting berkenaan dengan tenaga elektrik yang semua orang kena tahu. Okey, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, okey, jadi jangan segan untuk terus berhubung dengan saya. Untuk kali ini itu saja adalah berkenaan dengan asas pengetahuan elektrik, dan saya akan terangkan lebih detail berkenaan dengan sistem pendayuan elektrik pada sesi akan datang. Jadi kita jumpa lagi pada sesi seterusnya. Sampai di sini saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.